Isu mereka semua pakat turun, semua pakat pegang perlembagaan lah, ini hak kami lah, ini hak asasi manusia, semua diperkorek. Tapi bila hak agama kita dihina, dicaci, kita tak boleh kata apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. Ya Allah, terimalah segala amalan kami dan berilah keampunan kepada kami. Berkatilah kami pada hari-hari yang masih berbaki daripada bulan mulia ini. Bantulah kami untuk terus kuat berpuasa di siangnya, kuat berqiyam di malamnya. Bantulah kami menundukkan pandangan dari melihat yang haram dan menjaga lidah daripada bercakap perkara-perkara dusta dan tidak baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, nak sambung apa yang kita duk baca malam-malam dah, insya-Allah. Telah kita sentuh bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menguji hamba-hambanya, ujian itu akan ada penghujung. Berat mana pun akan ada jalan keluar daripada setiap ujian dan masalah. Di mana Nabi SAW dan para sahabat seperti kelihatan tak ada cara untuk berdamai dengan Quraisy, mengislamkan mereka, atau mereka membiarkan Nabi dan para sahabat yang telah beriman untuk melaksanakan tuntutan agama Islam. Seperti tak ada jalan. Terus semakin hari semakin dahsyat. Betah lagi selepas kematian bapa saudara Nabi dan juga isteri Nabi. Namun demikianlah, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang buat baik ni jalan keluar ada. Ujian memang ada dan jalan keluar pasti ada. Maka datang jalan keluar itu melalui Islamnya orang-orang Madinah. Sehinggalah mereka datang dengan satu jumlah yang memberi jaminan berbai'ah kepada Nabi SAW. Dalam bai'ah itu kata mereka, wahai Rasulullah, kami berjanji bahawa jika engkau datang kepada kami, kami akan pertahankan engkau dengan seluruh yang kami miliki, dengan jiwa kami, darah kami dan juga harta kami. Maka kita saksikan betapa itu adalah jalan keluar yang cukup hebat, yang mana Madinah telah bersedia dengan orang yang telah beriman. Tidaklah Nabi sampai baru nak cari orang yang beriman, dah ada dah. Nabi hantar ada sahabat bernama Mus'ab bin Umair pergi dakwah, dan hampir semua rumah-rumah yang ada di Madinah telah dimasuki cahaya iman. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, namun hijrah itu sebenarnya hakikatnya adalah lari daripada masalah dan pergi kepada satu masalah yang lain. Bebas dari satu ujian, tekanan yang begitu hebat, kesakitan, penderitaan yang dikenakan ke atas mereka oleh Quraisy. Kira bahasa kita sesak nafas, tak boleh gerak mana. Nabi ni kalau keluar rumah, jumpa muka Nabi terus dia bermaki. Tuan-tuan, kita tak sabar, tuan.
Kalau keluar rumah, orang kata kat kita, seorang cukup. Esok jumpa dia duk kata lagi. Lusa jumpa dia duk kata lagi. Kita jadi hilang kawalan mungkin. Boleh pukul dia, boleh. Macam-macam kita boleh buat. Tapi Nabi, pi ke pasar dia pun kata, pi tang duduk depan Kaabah pun. Semua tempat kecuali masuk dalam rumah saja. Para sahabat lain pun macam tu. Berat menanggung. Maka Allah izinkan hijrah. Maka hijrah adalah al-intiqal min fitnatil idza ila fitnatit tark. Dia hanya perpindahan dari ujian penderitaan kepada ujian meninggalkan apa yang dimiliki. Kena tinggal rumah, ada yang terpaksa tinggal anak-anak dulu, ada yang perniagaan kena tinggal, kebun, ternakan, adik-beradik tinggal. Ujian, tuan-tuan. Sampai di Madinah, walau ada orang yang beriman, tapi rasa ghurbah tu, rasa asing tu wujud. Kekok tu ada, mentara nak stabil. Namun subhanallah, segera Islam menunjukkan hubungan yang paling kuat antara manusia adalah hubungan dalam beragama. Tak ada lebih kuat, bahkan qarabah, hubungan kekeluargaan darah daging pun tidak sekuat hubungan berdasarkan agama. Dan ini yang sepatutnya. Dan telah Nabi tunjuk bagaimana di kalangan keluarga Nabi sendiri, Abu Lahab contoh, pak menakan, betul-betul punya pak menakan, tak mau beriman sepasal, tapi memusuhi Nabi dalam keadaan begitu teruk, menjadi pemuka dalam menentang Nabi. Tapi di sana ada orang yang mai dari jauh, daripada Habasyah, sebarang laut, negara bukan Arab, bukan satu bangsa, bahasa pun bukan sama, warna kulit tak sama, martabat lebih rendah. Kenapa? Menjadi hamba. Tapi dialah pendukung Nabi SAW yang paling kuat. Di antaranya Bilal bin Rabah, dan ramai lagi sahabat-sahabat. Salman al-Farisi, Parsi, bahasa lain, bangsa lain, mai dari merantau jauh mencari seorang Nabi dan menjadi pendukung kuat Nabi SAW. Ukhuwah itu begitu dahsyat. Diceritakan apabila wafatnya Nabi SAW, disebut dalam kisah suar min hayatis sahabah, Sayyidina Bilal bin Rabah, dia tak dapat nak tahan sedih dia untuk terus duduk di kota Madinah. Dia pergi tang mana pun, dia berasa tang ni dulu Nabi duduk, tang ni Nabi sembang kami, tang ni Nabi mengajak kami, tang ni sedih. Maka dia ambil keputusan berhijrah, pergi ke Syam, pergi ke Dimashq. Suatu hari, rindu dia memang menebal sungguh. Suatu hari datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ziarah Dimashq, yang ketika itu dah duduk bawah kerajaan Islam. Bila ziarah, Sayyidina Umar cari mana Bilal. Bilal pergi ke Syam ni, dia mengajak ada jihad, dia keluar jihad, dan dia tak naik lagi azan. Bila Sayyidina Umar sampai sebagai khalifah, ditanya mana Bilal, dia pun panggil dia. Kata Sayyidina Umar, wahai Bilal, perdengarkan kepada kami azan seperti mana dahulu kita dengan Nabi mendengar azan. Bilal kata, demi Allah, aku jika azan aku akan menangis, sedih. Sayyidina Umar minta juga, maka Bilal pun naik azan. Bila dia azan semula, rindu dia terhadap Nabi semakin meninggi, semakin tebal, makin teringat.
Suatu hari dia ambil keputusan untuk pulang ke Madinah menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Husain. Lalu berkata, "Ya amma, wahai bapa saudaraku, boleh tak engkau perdengarkan kami azan seperti mana dahulunya engkau azan?" Berat Bilal, hiba dadanya, berombak, mengalir air matanya. Tapi kerana yang meminta itu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun naik di tempat yang tinggi lalu azan, yakni pada waktu salat. Orang Madinah memang biasa dengar suara Bilal ni. Setiap hari dia azan. Bila dengar, kata mereka, Bilal. Dan itu menggamit memori mereka ketika mana mereka hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu Madinah menangis. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana pun lidah kita fasih, petah, hebat nak cakap pasal depa ni kenapa dulu teruk macam ni, itu tak sampai 1% pun daripada hakikat teruknya mereka diuji. Bacalah, bayangkanlah, tapi apa yang mereka hadapi lebih teruk. Kita baca dulu malam-malam kuliah kita bagaimana seorang sahabat, dia masih menjadi hamba kepada seorang wanita bangsawan Quraisy. Dia jadi hamba dan bekerja sebagai tukang besi. Besi yang dia buat jadi pencakap tajam. Besi itu dibakar sehingga merah, diletak di belakang badan dia dan ditarik. Tuan-tuan, tak bakar pun teruk sangat dah. Bakar, letak, tarik, habis, terkeluar isi. Waktu tu Rasulullah lintas sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak boleh buat apa. Quraisy terlalu ramai dan dia memanggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nabi kata, "Sabarlah, sabarlah." Nabi berlalu pergi dan katanya, "Demi Allah, aku akan sabar." Ketika sudah dimerdekakan, bebas dari perhambaan, menang, Islam menang. Kalau dia buka baju, orang tengok belakang badan dia, orang akan menangis. Tak ada rupa belakang badan orang. Tuan, berapa lama nak lega tuan-tuan? Ni, saya ni jatuh sikit, kena tar. Lari tergeleceh. Sebelum puasa, 2 minggu sebelum puasa, sampai hari ni, bulan. Ni tang ni sikit lah. Kita dengan ubat tu, dengan ubat ni pun duk opin lagi. Bayang belakang kena tarik sampai terkeluar isi. Ya Rabb, berat. Sebab itu hari ni kata Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Fiqhus Sirah, apa yang kamu nak mengadu tentang kepayahan kamu? Apa yang kamu nak mengadu sebagai seorang Muslim hari ini? Payah pada apa? Makan berlebih-lebihan, minum terlalu kenyang, pakaian berbuang-buang. Ada orang main hantar kat sekolah saya satu gundi besar baju. No, Ustaz, baju. Kata, minta maaf, kami pun baju pun tak tahu. Sampai tahun ni mesyuarat dalam rumah, kami lelaki bini tak mau beli dah baju raya. Anak-anak beli sebab mereka besar, mereka kuih besar. Kami ukur balik, kita dua tak tinggi mana pun, tak tembun mana, duk lagu tu lah. Pakai lepas-lepas. Merasa zalim, dosa lah. Duk himpun 3-4 tahun lepas ni sama lah, seh sama. Pakai tu lah. Tak ada siapa tanya lah.
Kita ni ria perasan. Apa masalah kita hari ni yang paling berat? Tak ada. Cuma masalah kita adalah nafsu. Nafsu. Ni terad Allah bagi kita puasa. Ramadan ni memang musim dia, musim baik. Masih berperang dengan nafsu kita. Masih berperang. Ada orang dia kata, terbiasa Ustaz, pagi-pagi makan. Tak boleh tak makan. Kok? Bukan setan lagi dah, itu nafsu. Terbiasa. Maka dia tak boleh ubah. Kita lagi kami kerja jadi letih. Memang letih. Kalau puasa tak letih, Allah tak suruh. Tambah dengan panas kan. Kami buka sekolah ni. Semua buka sekolah 2 hari puasa. Allah. Panas. Kan? Tengok muka budak-budak seorang-seorang duk. Kita duk bersyarah di depan, mereka duk balik. Nak kata apa? Tapi sat saja lapang kita, letih kita sat saja. Baik. Terakhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang kita kena sedang sungguh-sungguh ni. Kata Allah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang kufur, sebahagian mereka orang-orang yang kufur, mereka saling tolong menolong sesama mereka. Awliya, kekasih. Agama apa pun mereka, bangsa apa pun mereka, tapi kerana yang menghimpun mereka kekufuran, maka jadi kuat dalam tolong menolong. Tak ni. Maka orang Islam harus lebih kuat dari mereka dalam tolong menolong sesama Islam. Kerana agama kita sama, Quran kita satu, Nabi kita yang tu, kiblat kita kok dia. Depa ni macam-macam jenis dah, duduk berdiri yang lagu ni. Yang pokok ada, yang kayu ada. Tapi boleh pakai. Boleh pakai elok. Baru ni 2 hari lepas tuan-tuan, dunia duk tunggu apa resolusi yang akan dibentangkan oleh Amerika dan disokong oleh kuasa-kuasa veto untuk menghentikan peperangan di Gaza. Tunggu. Yang keluar kata apa? Minta serangan dihentikan. Israel kata, kami tak mau berhenti. Habis begitu. Nampak? Ibu boleh buat apa? Kita, masalah dia kita. Bukan mereka boleh buat apa. Apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Isu mereka, semua pakat turun. Semua pakat pegang perlembagaan lah. Ini hak kami lah. Ini hak asasi manusia. Semua mereka korek. Tapi bila hak agama kita dihina, dicaci, kita tak boleh kata apa. Nah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah memutuskan al-wilayah, hubungan antara kuffar dengan mukminin, supaya orang yang beriman sungguh-sungguh kuat dengan orang yang beriman. Macam mana orang Mekah mai ke Madinah, kabilah mereka lain, mai dari tempat yang lain, adat pun lain. Ya, walau mereka sama bangsa, sama bahasa, tapi kepuakan waktu tu, kekabilahan itu sangat kuat, ta'assub dia. Tapi atas nama agama, walladzina awaw wa nasaru, kata Allah, orang yang terima depa mai bagi tempat tinggal, depa ni adalah orang yang cukup hebat. Orang yang ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka lah kekasih sesama mereka. Maka pantas hilang kekabilahan. Hilang kata mereka ni orang Mekah, kami orang Madinah. Hilang yang kata mereka ni mai tumpang sat. Tak. Apa bukti dia? Keempat-empat khalifah yang dilantik selepas Nabi adalah dari Quraisy, dari Mekah. Walau mereka duduk di Madinah. Betul-betul kamilah tolong apa dulu, kamilah apa semua. Kalau tidak apa macam mana? Nabi wafat, yang menjadi khalifah siapa? Orang-orang muhajirin. Sebab apa?
Sebab mereka melihat ketokohan itu, bukan melihat kepada kami asal orang sini lah apa semua dah. Dan mereka diikat dengan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, merasai keakraban sesama kita atas dasar agama ni sebenarnya sangat rapuh hari ni. Rapuh sangat. Punca dia Allahu a'lam. Masing-masing sibuk dengan kepartian, dengan politik, dengan ekonomi, dengan kedaerahan, kenegerian, wallahu a'lam. Yang benda-benda ni semua kita kena cantai untuk kita duk macam mana dulu mereka boleh duk. InsyaAllah waktu tu siapa pun tak berani nak buat apa kepada Islam dan umat Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dirahmati Allah, semoga sedikit perkongsian kita tentang bagaimana ujian berat ke atas mereka dahulu tidak pernah menggagalkan mereka dari berubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah. Dan janganlah sedikit ujian ke atas kita hari ini telah menggagalkan sifat hamba kita kepada Allah. Sepatutnya apabila semakin diuji, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah dengan bertambah kebaikan, bukanlah dengan bertambah lari jauh daripada Allah, bertambah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ramadan mubarak. Semoga Allah berkati kita sepanjang bulan yang mulia ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.